Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, Nina nak tanya dekat korang, selain Pablo Escobar, siapa lagi yang korang kenal? Kisah pasal Pablo ni boleh dikatakan semua tahu kan. Seorang raja dadah yang terkenal, kaya raya, duit pun dia buat bakar je. Selain Pablo, ada lagi seorang tokan dadah yang terkenal macam Pablo juga. Kiranya dia ni ranking yang kedua lah selepas Pablo. Kalau dulu Pablo ni mati sebab kena tembak, tapi dia ni mati selepas buat pembedahan muka sebabnya dia tak nak kena cam dengan pihak polis. Jadi korang mesti tak sabar kan nak tahu macam mana cerita dia. So without wasting any time, let's get started. So, lelaki yang Nina cerita awal-awal tadi adalah Amado Carrillo Fuentes, ataupun dia ni juga dikenali sebagai Lord of the Sky, ataupun dalam bahasa Melayunya Dewa Langit ataupun Tuhan Langit macam tu. Dia dapat gelaran tadi sebabnya dia menggunakan private plane dia untuk mengedar dadah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. So, pada masa ni dia melakukan bisnes yang berkaitan dengan kokain. Dia juga telah suap pegawai-pegawai atasan Mexico ni untuk tutup mulut diorang. Jadi, siapa sebenarnya Amado ni? So, macam biasalah Nina akan ceritakan serba sedikit tentang latar belakang dia. So, Amado ni dilahirkan di sebuah perkampungan yang kecil di Mexico pada 17 Disember tahun 1956. Adik-beradik Amado ni memang ramai, keluarga dia memang jenis yang besar dan dia ada seramai 10 adik-beradik. So orang kat kampung dia ni biasanya diorang bekerja sebagai petani lah untuk menyara kehidupan diorang. Kalau korang nak tahu, Amado ni membesar dalam keadaan sekeliling yang tak berapa nasihat lah. Yang mana orang-orang kampung dia ni menganggap dadah ni macam barang legal, barang yang boleh jumpa kat mana-mana. So benda tu dah jadi macam satu budaya diorang. Ayah saudara dia sendiri yang bernama Ernesto merupakan seorang tokan guys. So tak pelik lah kalau daripada kecil pun dia dah terdedah dengan benda-benda macam ni. Jadi bila dia besar pun dia mesti nak jadi tokan juga kan. Masa Amado berusia 12 tahun, dia pernah beritahu dekat family dia yang dia nak keluar daripada situ. Kiranya dia nak tinggalkan dorang ni semua dan nak memulakan hidup yang baru. Dia beritahu dekat dorang ni yang dia tak akan balik ke sini selagi dia tak kaya. So kiranya dia menjadikan diri dia betul-betul kaya and dia baru dia balik ke sana, tapi dengan cara yang tak elok lah orang kata kan. Jadi dia pun telah berpindah ke Chihuahua dan mula belajar selok-belok dalam perniagaan yang berkaitan dengan dadah ni daripada bapa saudara dia sendiri. Bila si Ernesto ni kan dah puas hati train anak buah dia, lepas tu Amado ni pun dah mula mahir. Kemudian dia telah menyerahkan tanggungjawab yang besar kepada Amado tadi. Tanggungjawab tadi tu yang mana dia dipertanggungjawabkan untuk mengawasi penghantaran barang tadi. So dari sinilah jawatan Amado ni makin lama makin naik. Sampailah pada tahun 1993, Amado ni telah bunuh kawan dia yang merangkap bos kepada dia sendiri yang bernama Rafael. So selepas kawan dia tadi tu mati, dia pun telah take over bisnes kawan dia dan Amado mula berkuasa sejak dari itulah. Tak lama lepas tu barulah si Amado ni telah mendapat gelaran Dewa Langit sebabnya dia telah menggunakan private plane dia tadi tu untuk menghantar barang dari Colombia ke sempadan Amerika, Mexico. Walaupun dia sangat aktif dalam bisnes dia, dah jadi lelaki yang kaya raya, tapi sebenarnya dia adalah seorang lelaki yang misteri. Sebabnya dia ni tak suka menonjol dan lebih suka menjauhkan diri daripada perhatian umum. Kalau Pablo dulu, dia memang suka attention sebab dia pernah join parti politik. Lagipun orang Mexico ni memang kenal Pablo dengan kebaikan dia sebabnya dia ni adalah seorang dermawan. Tapi kan si Amado ni lain sangat. Hanya ada beberapa keping gambar dia je yang disiarkan dekat TV dan juga newspaper. Lepas tu pihak media sana juga telah menggelarkan Amado ni sebagai lelaki paling misteri. Kiranya diorang tak banyak ada gambar dia, susah nak jumpa dia dekat luar. Macam Pablo dulu kan, kat mana-mana kau boleh jumpa dia, mudah lah nak jumpa maksud Nina. Tapi si Amado ni lain. Dia macam lebih suka menyembunyikan diri. Dia hidup dalam diam-diam, tak suka buat masalah dekat luar, macam tembak-tembak sesuka hati ataupun ke disco sampai ke lewat pagi. Tak ada. Kalau ikut agensi penguatkuasaan dadah Amerika, diorang menggelarkan yang Amado ni adalah seorang raja dadah yang berprofil rendah. Biasa kita dengar berprofil tinggi kan, tapi dia tak, dia rendah. Sebabnya perangai dia tak macam something dan lebih kepada seorang ahli perniagaan. Kiranya dia menganggap pekerjaan dia sekarang ni adalah satu bisnes dan dia macam bersikap lebih profesional. Kalau kita tengok movie-movie pasal tokan ni kan, kita tahulah yang diorang ni mesti akan bersikap macam something gila. Suka buat masalah dekat luar, suka bergaduh, suka berfoya-foya dengan perempuan. Tapi kan Amado ni tak. Kalau kisah pasal Pablo, dia sendiri pernah bunuh hampir 400 orang dan dia seksa diorang ni. Dia juga pernah menggunakan budak-budak untuk serang polis balik. So orang kata macam langit dengan bumi lah perbezaan Pablo dan juga Amado. So ada seorang padri ni kan yang pernah nasihat kepada Amado ni untuk berhenti daripada buat kerja-kerja macam ni. Yalah, benda macam ni kan menyalahi undang-undang, mana-mana negara pun anggap benda ni ilegal kan. Tapi jawapan Amado, dia kata dia tak boleh berhenti sebab dia kena menyara beribu-ribu keluarga. So mungkin maksud dia dengan perkataan menyara tu, mungkin diorang ni bergantung kat dadah dia kot. Walaupun kita nampak Amado ni macam taklah bermasalah sangat, tapi ya, salah tetap salah, betul tak? Amado ni pernah rasuah pegawai
pegawai anti dadah Mexico untuk tutup mulut pasal bisnes dia. Pada masa yang sama, dia bagi maklumat tentang pesaing-pesaing dia ni kepada diorang ni tau. Jadi bila pegawai-pegawai ni berjaya tangkap musuh-musuh dia ataupun pesaing-pesaing kepada Amado ni, secara automatik diorang ni akan naik pangkat. So benda ni lah yang membuatkan dia menjadi satu-satu tokan yang berjaya dan kaya raya. Kekayaan Amado ni dikatakan berjumlah hampir 25 bilion dolar. Ini adalah jumlah bersih dia tau. Walaupun Amado ni dah berjaya suap pegawai-pegawai tinggi, tapi sebenarnya dia masih lagi tak terlepas. Pada tahun 1997, dia hampir ditangkap oleh ejen Mexico apabila diorang ni pergi serbu dekat majlis perkahwinan adik perempuan dia. So dekat sinilah Amado dah mula rasa terancam. Dia rasa macam dah tak selamat. Dia pun terfikir, alamak, orang dah mula kenal aku kan, sampaikan dekat majlis adik aku kahwin pun dah diorang datang serang aku. Walaupun selama ni dia cuma kerja dekat belakang tabir je orang katakan, so macam orang tak berapa kenal. Tapi bila macam geng-geng ejen ni dah kenal muka dia, jadi dia rasa dia perlu lakukan sesuatu untuk mengubah. Jadi dia pun telah mengambil satu tindakan yang drastik, iaitu membuat pembedahan muka. Dia kalau boleh memang tak nak orang cam dia langsung, dia lagi selesa hidup macam tu. Tapi disebabkan pembedahan yang dia buat tu telah gagal, telah mengubah hidup Amado ni selama-lamanya. Pada 4 Julai tahun 1997, Amado ni telah daftar dekat sebuah klinik swasta yang dikenali sebagai Mexico City. So pembedahan ni telah mengambil masa selama 8 jam. Dalam prosedur tadi, diorang telah membuang sebanyak 3.5 galen lemak yang berada dalam badan Amado. So kiranya lepas ni Amado ni akan berubah jadi orang yang baru. Tak ada siapa yang akan kenal dia. Pada awal tu proses pembedahan ni kan semuanya berjalan lancar dan tak ada apa-apa masalah. So lepas dah habis pembedahan tadi, diorang pun telah tolak Amado ni masuk ke dalam bilik 407 di sebuah hospital Santa Monica untuk biarkan dia rehat dekat situ. Tapi esok pagi tu ada seorang doktor ni yang datang nak cek keadaan Amado. Dia terkejut gila sebabnya Amado dah mati guys. Pada masa ni Amado masih lagi muda, taklah muda sangat, tak tua sangat, dalam 42 tahun. So diorang pun check up lah kan keadaan badan dia, apa yang menyebabkan dia meninggal, dan akhirnya doktor telah mengesahkan yang dia ni telah kena serangan jantung. Yang paling gila tu kan, ramai yang percaya yang sebenarnya Amado ni masih lagi hidup, bukannya mati lagi. Diorang menganggap yang semua ni adalah konspirasi semata-mata. Diorang percaya yang Amado ni sengaja memalsukan kematian dia, lepas tu dia pergi berhijrah ke tempat yang lain. Macam manalah diorang ni nak percaya yang Amado ni dah tak ada? Yelah, Amado ni kan sihat je, tiba-tiba beritahu kata dah tak ada dah. Lagi satu, sepupu Amado sendiri yang beritahu dekat pihak media yang Amado ni sebenarnya masih lagi hidup dan sihat je. So dekat sini netizen dapat dua maklumat yang bercanggah. Yang sepupu dia kata hidup lagi, yang polis kata dah mati. Mana satu kan nak percaya? Sepupu Amado juga cakap yang Amado ni baru je menjalani plastik surgery untuk mengubah muka dia. Lepas tu lelaki yang mati tu adalah bukan Amado, cuma lelaki tadi tu adalah bahan ataupun macam boneka lah yang telah dirancang oleh Amado. Kiranya sepupu dia nak cakap yang polis sendiri pun boleh tertipu dengan rancangan yang dibuat oleh Amado, sedangkan Amado tu masih sihat dan hidup. Macam itulah katanya. Disebabkan nak hapuskan spekulasi tadi, polis Mexico akhirnya telah tunjuk gambar Amado semasa pengebumian dia. Ejen Amerika sendiri telah mengesahkan yang semua tu palsu dan diorang ada bukti yang Amado ni memang dah mati dah. Lepas tu bila netizen tengok pula gambar dia yang tersiar dekat TV, dekat newspaper, diorang macam serius lah ni Amado, lain gila kot, tak macam dia lah. Lagilah diorang tak percaya dengan pihak berkuasa ni. Lepas tu mulalah cerita-cerita yang mengarut keluar, yang mana ada orang kata nampak Amado dekat sini lah, dekat situlah. Biasalah nak attention kan. Gambar Amado tu memang creepy gila. Nina tengok pun seram. Kalau korang nak tengok, korang pergi Google je, okay? Nina tak akan letakkan dekat sini. 4 bulan selepas Amado ni matikan, polis terjumpa 3 jasad doktor yang bertanggungjawab ke atas plastik surgery Amado sebelum ni. So polis jumpa jasad diorang ni dalam sebuah tong kelili di tepi highway. Separuh badan diorang ni dah tenggelam dalam semen yang keras. Lepas tu kuku diorang ni telah dicabut dan ada bahagian badan diorang yang kena bakar. 2 orang doktor ada kabel wire yang lilit dekat diorang punya leher, dan seorang doktor lagi tu mati sebab kena tembak. So maksudnya yang 2 orang lagi tu mungkin mati sebabkan diorang ni kena cekik macam tu dengan kabel tadi tu. So doktor bertiga tadi ni dibunuh dipercayai kerana sengaja mengambil nyawa Amado. Jadi orang-orang Amado percaya yang doktor-doktor tadi ni sengaja mencampurkan segala jenis ubat dalam badan Amado supaya Amado ni boleh mati. Selepas Amado ni dah tak ada, so pengikut-pengikut dia ni kan jadi gila kuasa tau, nak berebut jawatan yang ada pada masa tu dalam kumpulan diorang. So dalam pergaduhan tadi tu, akhirnya adik Amado sendiri yang menjadi ketua yang seterusnya. Tapi tak lama kemudian bisnes diorang ni semakin merosot. Lepas tu ada jugalah musuh-musuh diorang ni yang semakin menaik, semakin menonjol kan, berlakunya pergaduhan antara diorang semua. Sampailah pada tahun 2014, akhirnya adik Amado ni kena tangkap dengan polis dan bisnes diorang pun telah lumpuh dan lenyap macam tu je. Jadi kalau korang nak tengok movie pasal Amado ni, korang boleh cari dekat Netflix yang bertajuk Narcos Mexico. So kalau nak compare dia dengan Pablo kan, dia rasa macam dia agak baik sikit kot, sikit lah, walaupun sebenarnya dia tetaplah bersalah kan, sebab dia tak melibatkan nyawa orang lain dalam bisnes dia. Kalau macam Pablo ni kita tahu bunuh sana, bunuh sini, main politik kan semua, tapi dia ni macam clean sikit lah, macam tu. Jadi kalau korang teringin nak tengok movie pasal si Amado ni, korang cari je dekat Netflix, okay? Nina rasa masih lagi ada sebab Nina baru cari, macam ada lagi.
Jadi itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini. Nina harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah sebagai tanda korang support channel ni. Dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.